akan kebenaran. Akan tetapi diingkar dengan kebenaran tersebut, maka dia merupakan orang yang mendapat kemurkaan di sisi Allah. Apabila dia mengetahui kebenaran, kemudian dia ingkar terhadap kebenaran, maka dia seorang yang asi, seorang yang dimusuh oleh Allah SWT. Dia tahu kebenaran, tetapi dia ingkar, maka dia akan mendapat kemurkaan. Maka yang ketiga adalah mukallaf yang tidak mengetahui akan kebenaran. Tidak mengetahui kebenaran, tidak mahu mencari kebenaran, maka dia berada dalam kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga perkara. So, Imam Ibn Qayyim bila melihat perkara ini, meletakkan bahawa bagi seorang hamba yang mukallaf, menjadi satu kewajiban baginya untuk mengetahui, mencari dan mengetahui akan kebenaran. Dan tidak cukup dengan mencari dan mengetahui kebenaran, tetapi hendaklah dia beramal dengan kebenaran tersebut. Maka selayaknya baginya selepas itu mendapat nikmat dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya manusia ini bila mana mengetahui, bila mana dia mencari kebenaran, mengetahui kebenaran, maka di kala itu dengan adanya kebenaran, adanya ilmu tentang agama dan sebagainya, kemudian dia akan berhadapan dengan satu konflik nilai, sama ada untuk meneruskan kepada kebaikan atau dia berpaling kepada kejahatan atau keburukan. Maka di kala ini kita melihat bahawa yang membentuk manusia itu terdiri daripada dua komponen, adanya roh dan adanya jasad. Apa yang kita faham, roh merupakan sesuatu yang sifatnya adalah kelangitan. Kerana roh itu dasarnya dari langit. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan roh, maka ianya sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tabiat roh ini, bila dia datang dari langit, maka tabiatnya adalah untuk kembali ke langit. Dan makanannya pun adalah makanan-makanan daripada langit. Berbalik dengan komponen yang satu lagi, jasad. Jasad merupakan komponen yang sifatnya adalah kebumian. Jadinya dia daripada unsur-unsur bumi. Dan makanannya adalah makanan yang datangnya daripada bumi. Maka dua perkara ini, antara jasad dengan roh, merupakan dua perkara yang saling bertembung antara satu sama lain. Roh nak balik ke langit, jasad nak turun ke bumi. Makanan bagi roh adalah Quran, zikir, solat dan sebagainya yang bersifat kelangitan, samawi. Tetapi makanan bagi jasad, apa ya, dekat potato, makan itu apa segala benda lah, nasi, kuih tiaw, mie goreng, ubi dan sebagainya. Jadi berlaku pertemuan antara yang kebumian dan kelangitan. Yang selalu kita jaga adalah komponen yang bumi ini. Yang penting bagi kita selalu adalah yang bumi ini. Dari sudut pakaiannya, dari sudut makanannya, dari sudut perhiasan, segala-galanya ini kita tumpukan. Maka yang jasad ini, kebumian ini selalu menarik kita ke bawah. Ini menarik untuk bersama dengan nikmat-nikmat dunia ini. Sebab itu yang sonok bagi kita adalah segala kenikmatan dunia ini. Kalau sehari, kalau bukan sehari, kalau sejam tak buka Facebook, dia rasa gelisah. Umpamanya contohnya, sejam tak buka Facebook, dia rasa gelisah. Umpamanya contohnya, bukan kita lah orang lain. Tetapi yang satu lagi, komponen satu lagi, roh itu, yang makanannya adalah zikir, solat, puasa, Quran dan sebagainya, menarik ke atas. Maka berlaku pertembungan. Satu nak naik ke atas, satu nak turun ke bawah. Memenuhi kita rasa kenikmatan dunia, dan yang ini nak kembali ke atas kepada Tuhan yang mencipta. Maka pertemuan antara
antara roh dan jasad ini tidak akan berhenti, melainkan di sana kita menggabungkan keduanya, kita menjinakkan akan keduanya. So yang mana yang nak jinak yang mana? Adakah yang bumi nak jinakkan yang lain ataupun sebaliknya? Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan bahawa di sinilah perlunya untuk kita mencari, mengetahui akan hakikat kebenaran dan beramal dengan kebenaran supaya yang bumi ini dapat disatukan dengan yang lain, supaya kedua-duanya naik ke atas, supaya kedua-duanya kembali kepada Tuhannya yang menciptakan dalam keadaan kembali dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. So, ini hakikatnya. Bila mana kita dapat menyatukan kembali antara yang bumi ini, jasad ini dengan roh, menyatukan keduanya dan membawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di kala itu maka kita kembali kepada fitrah yang membawa kepada kemuliaan, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Bila mana dapat kita menunjukkan antara kehendak bumi dengan kehendak bumi ini ditunjukkan dan disatukan dengan kehendak langit tadi, roh dan jasad itu disatukan, disisikan, maka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemuliaan dan keketuaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Ini yang kita nak ianya berlaku dan ianya agak sukar berlaku. Agak sukar berlaku bila mana tidak ada keinginan di sana. Bila mana tidak ada keinginan, segalanya menjadi sukar. Dan ianya akan berusaha membawa kita kepada keinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Realiti manusia. Dan ada kalanya kita mudah lagi, lambat lagi, dan sebagainya. Nak enjoy dulu, duduk kat sini nak enjoy dulu dan sebagainya. Tak apalah nanti dekat penting lah baru nak buat benda-benda akhirat, kelangitan dan sebagainya. Allahu a'lam. Okey, hakikatnya nak tak nak, itulah realiti. Itulah realiti yang memerlukan kepada mujahadah, yang memerlukan kepada sedikit pengorbanan untuk kita tundukkan keinginan nafsu kepada kebumian ini, dan supaya ia dapat kita balance antara roh dan jasad. Roh dan jasad itu kita balance kan, insya-Allah. So cuma sebelum kita teruskan, tadi dah kebetulan bila contoh dalam apa nama tafsir tadi. So, bila mana Imam Ibn Qayyim katakan di sana adanya apa nama golongan yang mendapatnya emas, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang sesat. So, kalau kita lihat dalam konteks ayat tadi, Allah mengatakan suratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mana engkau beri nikmat kepada mereka. Allah sebut nikmat secara jelas, nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukannya jalan yang dilalui oleh orang yang maghdub, yang dimurkai, wal dhalin, dan bukan juga golongan yang sesat. Kalau kita lihat kat sini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah highlightkan an'amta. Allah highlightkan tentang nikmat, jalan yang engkau beri nikmat kepada satu golongan. Dan kemudian Allah samarkan kita. Kita tahu an'amta, golongan yang Allah beri nikmat, Allah highlightkan ke situ, merujuk kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi golongan